Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Malam ni hari Jumaat kita sambung pengajian kita, masih lagi dalam tajuk iddah, iaitu pada bab iddah perempuan yang diceraikan sebelum pada disetubuhi. Perempuan yang belum disetubuhi oleh suaminya dan diceraikan secara fasakh ataupun tidak wajib beriddah, di ayat sini, bila mana seorang perempuan ni menikah, tiba-tiba baloh lagu mana cerah, macam-macam lah, tak cukup hantaran dan sebagainya, gocoh pada gocoh, nak kata gua baik, tak tahu di masjid. Di masjid gocoh, masjid dah lepas pagar masjid gedung. Baik. Jadi dia kata sini, moga tak ada setubuh lagi, maka tidak wajib beriddah. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. Yaitu bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu menyentuhnya. Tak setuh, maknanya setubuh lah. Kalau maksud setuh gening, hak masa suak tu tak ikat nak dah makan. Si hari tu makan suak. Baik. Makan suak salah cium tangan, setuh dah lah. Cuma setuh sini bukan setuh tu. Setuh sini dengan maksud kiasan, iaitu setubuh. Maka tiadalah kamu berhak terhadap mereka mengenai sebarang iddah yang kamu boleh hitungkan masanya. Maka tak ada hak kita oleh orang jantan ni untuk nak tuntut iddah daripada dia. Tak boleh dia mengenai iddah tu. Tak ada. Baik. Oleh itu berilah mut'ah. Mut'ah ni maksud dia pemberian sagu hati, iaitu kepada mereka, dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. Lepas dengan cara molek lah, tak perlu ada syarat dan sebagainya. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-49. Jadi jelas lah, bila tidak ada persetubuhan di antara suami isteri tadi, maka tidak ada iddah bagi isteri. Dia tidak ada iddah bagi isteri. Ya? Tak boleh. Dia kalau cerah biasa tak ada masalah. Kalau cerah biasa ni tak ada. Yalah, maksud sekarang ni bila dia cerah, nikah baru lah. Baru semula lah kalau dia nikah balik kan. Sebab tu di antaranya dia masuk berkenaan dengan masalah fasakh tadi. Fasakh. Baik. Surah Al-Ahzab ayat 49. Ialah dalam tempoh dia bercerah ni, tempoh baru ni, dia tak rujuk semula dah. Baik.
Hukum iddah dan kewajipan yang perlu dilakukan. Terdapat beberapa hukum dan kewajipan bagi perempuan yang beriddah. Ianya seperti mana berikut. Perempuan yang beriddah, iaitu dengan cara talak. Dia dengan cara talak. Perempuan yang diceraikan dengan talak, sama ada talak raj'i ataupun talak ba'in. Talak raj'i ni talak kita boleh rujuk semula. Adapun talak ba'in, talak yang tidak boleh rujuk balik. Dia tak boleh rujuk balik. Maka ianya mempunyai hak, kewajipan dan juga hak, iaitu sekiranya talak raj'i, maknanya sekiranya dia ni, lelaki ni lafaz kepada isteri tadi, iaitu talak raj'i, maka yang pertama sekali, maknanya talak yang boleh rujuk lagi, suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi isteri. Dia yang afdalnya ialah tempat tinggal semasa mereka hidup bersama. Maknanya serumah lah. Dia duduk serumah. Sekiranya bersesuaian, dia tiada halangan untuk mendudukinya. Dengan syarat bilik ia berasingnya lah. Dia bilik ia berasingnya. Itu yang pertama. Maknanya suami kena sedia ke tempat tinggal bagi isteri. Kena sedia tempat tinggal. Orang kita tak ada berapa pun lagi klik rumah mak dia. Ambak apa ada? Tak lelaki ambak. Allah. Baik. Goliknya artis lah. Itu yang pertama, ahli Jumaah. Yang kedua, menurut syariat Islam, suami wajib memberi nafkah. Maknanya tak lelaki wajib lagi beri nafkah kepada isteri tadi dalam tempoh iddah, seperti perbelanjaan, pakaian dan lain-lain. Nafkah ini wajib diberikan sama ada isteri itu mengandung ataupun tidak, baik bini dia itu mengandung ataupun tidak. Sebab sebenarnya dalam pengawasan dia lagi sebenarnya. Baik. Maka hal demikian ini kerana suami masih berkuasa atas isterinya. Dia boleh rujuk selagi mana tempoh iddahnya belum berakhir. Boleh rujuk selagi mana tempoh iddah ni tadi tak sub lagi, tak habis lagi. Jadi ianya adalah bawah tanggungnya suami. Kalau suami tak suri nafkah, maka suami akan bertanggungjawab pada esok. Kerana wajib ke atas suami untuk memberi nafkah kepada isteri. Yang ketiganya, ahli Jumaah, lelaki wajib menetap di rumahnya. Dia tidak meninggalkan rumah melainkan kerana perkara yang tidak dapat dielakkan. Melainkan hal-hal yang tidak dapat dielakkan. Contoh lagu mana? Dera kau contoh, nama kau baloh ke? Kalau dia baloh gak, dia supuh tobik bakar tu. Ada masa saya tu je. Dek gosok apanya? Oh, dia nya baloh gak. Pengen naya ada berlaku. Kena molek bini kau kena dera. Dok lebih situ lebih sini. Kalau siapa tahap tu gak, maknanya bolehlah isteri tadi untuk keluar daripada rumah tersebut, kerana dikhawatiri dah takutnya mula bini tadi kena teh kau tu lelaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, askinuhunna min haitsu sakantum min wajdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu alaihin wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yad'na hamlahun. Iaitu bermaksud, tempatkanlah isteri-isteri yang menjalani iddahnya itu di tempat kediaman kamu, maknanya dalam rumah kita lah, sesuai dengan kemampuan kamu,
Dan janganlah kamu adakan sesuatu yang menyakiti mereka di tempat tinggal tersebut dengan tujuan hendak menyusuh ke kedudukan mereka supaya mereka tubik meninggalkan rumah tadi. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala lari daripada tok lelaki menyakiti hati isteri dan sebagainya dengan tujuan apa dia nak biar sakit hati, derah sikit je tubik. Ada dengan cara tu tak boleh. Tu lagi. Baik. Maknanya buat lagu ning pun tak boleh dah. Apatah lagi ambak terus. Dah. Ada tujuan-tujuan lagu tu lagi dah. Dan jika mereka berkeadaan sedang mengandung, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sehingga mereka melahirkan anak yang dikandungnya. Baik. Maknanya sebelum cukup dia punya tempoh iddah, isteri dah ada tanggungnya suami lagi. Dan sekiranya bini tak ada mengandung, maka suami kena tanggung isteri tak ada sehingga melahirkan anak. Cuma isteri setakat tu je lah melahirkan anak. Adapun anak tu dia kena besar lah. Berapa dia jumlah? 18 kalau Malaysia kita tu. Baik. Surah At-Talaq ayat yang ke-6. Jadi sini para suami hendaklah ambil berat berkenaan dengan hukum hakim halal haram dalam masalah iddah ni. Kena ambil. Bukan iddah saja dalam bab penjagaan anak dan sebagainya. Walaupun biasa hadanah ni penjagaan anak ni isterilah, dah waliknya isterilah. Kalau cara apa semua memang isteri. Tapi nafkah suami kena beri untuk anak tadi. Dah. Nafkah wajib suami beri tu untuk anak sehingga anak tu besar. Isteri tu dok lah. Dah isteri tu tidak lah. Baik. Jadi ramah dia suami-suami bila mana pisah dengan bini, anak ada tak beri nafkah. Jadi isteri boleh tuntut dah. Isteri boleh tuntut hak anak tadi. Dah, hak makan minum anak tadi. Bahkan kalau bini tu menyusu anak sekalipun, moga nafkah untuk bini tak ada dah, anak ada lagi. Bini kata aku susu, kamu kena bayar. Kena kalau ikut fiqh. Siapa setakat tu? Kalau bini letak syarat, jelas dia cuma dah. Hak ni ramai orang jatuh tak ambil berat tajuk ni. Sedangkan ni dalam masalah halal haram, larangan tu ada. Baik, ramai watak era sebab nak nikah baru. Nak tangguh lain pula. Pak ni tak ikat nak tanggung dah. Lah ni boleh lah lepas cek lak ngaik tukar nombor telefon. Telefon banyak kali bosan kat tukar nombor. Pelik apa? Telco banyak kan lah ni. Mana? Boleh ngelik. Esok-esok nak mengelik mana? Sebab tu dalam bab nikah kahwin ni kena menekir lah. Dah. Kalau kita tak menikah suku. Baik. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an yatina bi fahishatin mubayyinah. Janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah-rumah kediamannya sehingga selesai iddahnya. Larangan supaya tidak mengeluarkan isteri daripada rumah ketika mana dalam tempoh iddah. Kemudian, dan janganlah pula dibenarkan mereka keluar daripada situ. Jangan wui kalau orang tino tadi nak kelik rumah ayah, jangan wui lari dia daripada kelik. Tak boleh. Ni tuntutan. Ini larangan. Tok lelaki tak boleh hambat tubik, bini tak boleh tubik. Kalau bini nak tubik, tok lelaki kena lari. Baik. Kecuali kalau rumah isteri nak bukan rumah dia. Suami standby. Cuma duduk situ lagi sehingga selesai. Sebab masih dalam penguasaan suami. Masih dalam penguasaan suami. Memang kena duduk sekali lagi sebenarnya. Cuma bilik asing lah. Bilik
bilik asing. Baik. Kemudian di akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberi pengecualian. Ini ada pengecualian. Illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang secara nyata. Contoh apa dia? Demo masih bini kita lagi, pada mau berhubung dengan jatuh lain. I love you, you love me. Mana? Tu kena ambil tubik. Hak tu baru boleh ambil tubik. Disebabkan ni. Sebab dia masih isteri lagi ni. Bila dia buat benda-benda yang kita kata sini fahisyah atau fahsyat, maka hak ni Allah Subhanahu wa taala beri kebenaran untuk ambil tubik bini tadi. Surah At-Talaq ayat yang pertama. Banyak kes ni ada semua. Di antara cerai berai dan sebagainya, di antara sebab orang ketiga lah. Baik suami ada hak lain ataupun isteri ada hak lain. Baik. Kemudian nombor 4, isteri yang beriddah itu haram mendedahkan dirinya untuk dipinang oleh lelaki lain kerana dia masih terikat dengan suaminya. Takut update status Facebook. Mana? Ada nak hari dia update. Mana? Duk gambar anak. Siapa nak jadi imam kita? Mana? Orang ramah hak jatuh duk menyautnya. Ana. Mana? Ada? Baik. Kahwin ni dah ledah lagi. Jadi tak boleh. Dah hukum ni tak boleh. Lebih-lebih lagi learning lah, media sosial dan sebagainya. Baik. Kerana dia masih terikat dengan suaminya. Dia masih terikat lagi dengan tok laki dia tu. Melainkan sehingga thalathata quru, 3 kali suci. Kalau dia tak mengandung lah. Bahkan suami lebih berhak ke atas dirinya daripada lelaki-lelaki lain. Maknanya sini dua. Hak tino kena kawal diri dia sendiri. Yang kedua, hak jatuh lain ni. Hak jatuh luar ni. Hak duk mesej sama ni. WhatsApp. Lah ni ke kamera. Mana? Nampak lagi kau. Lah hak tino. Lah bojang dah ni rasa baru 2 hari. Mana di Jumaat? Ujian lah. Kita berdoa minta kepada Allah, minta jauh. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan suami-suami mereka berhak mengambil kembali, iaitu rujuk akan isteri-isteri itu dalam masa iddah mereka, jika suami-suami bertujuan hendak berdamai. Kalau masih ada keinginan lah untuk meneruskan dia punya perkahwinan, untuk rujuk balik. Surah Al-Baqarah ayat 228. Jika perempuan diceraikan dengan talak bain. Talak bain ni maknanya talak tak boleh rujuk dah. Talak bain, talak tak boleh rujuk. Maka hendaklah dilihat sama ada perempuan itu mengandung ataupun sebaliknya. Kena tengoklah. Hak tina tu mengandung ke tak? Kalau mengandung maknanya sehingga selesailah. Kalau tak mengandung, maknanya setakat itulah, sebab tak boleh rujuk dah. Baik. Yang pertama, jika perempuan itu mengandung. Talak bain sekiranya perempuan itu mengandung, maka suami wajib menyediakan tempat tinggal. Tempat tinggal di situ lagi lah, rumah tu lagi lah. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin wa ahsul 'iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihin wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Iaitu bermaksud, wahai Nabi, apabila kamu, iaitu engkau dan umatmu, hendak menceraikan isteri-isteri kamu, maka ceraikanlah mereka pada masa mereka dapat memulakan iddahnya, dan hinggalah masa iddah itu dengan betul. Tengah jiddah dulu tak? Maknanya bukan dalam situasi haid, bukan ketika mengandung dan sebagainya. Serta bertakwalah kepada Allah Tuhan kamu. Janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah-rumah kediamannya sehingga selesai iddahnya, dan janganlah pula dibenarkan mereka keluar dari situ kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Surah At-Talaq ayat yang pertama. Ayat ini secara umum menerangkan
bahawa iddah perempuan yang diceraikan dengan talak raj'i ataupun talak bain pada asalnya, baik sama ada cerah tu cerah hak boleh rujuk semula, ataupun cerah tu memang cerah hak putus dah, hak kerak dah. Baik, yang pertama dia kata sini, yang kedua, hak tadi mula-mula suami kena wajib sedia tempat tinggal. Yang kedua, isteri berhak untuk mendapatkan nafkah. Isteri berhak lagi untuk mendapatkan nafkah sekiranya isteri itu mengandung, walaupun cerah ni cerah hak tak boleh rujuk dah. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihin hatta yad'na hamlahun, iaitu bermaksud, dan jika mereka berkeadaan sedang mengandung, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sehingga mereka melahirkan anak yang dikandungnya. Walaupun talak bain, suami masih wajib memberikan nafkah kepada isteri yang dalam keadaan mengandung tadi. Surah At-Talaq ayat yang ke-6. Ketiga, isteri hendaklah mendiami rumah yang disediakan suaminya dalam tempoh iddah. Maknanya bini ni kena duduk di rumah tok laki dia sedia. Maka dia tidak boleh meninggalkan rumah melainkan apabila adanya keperluan. Maknanya bini tak ada tobik rumah melainkan ada keperluan sahaja. Baik, contohnya mengapa dia? Dia memerlukan makanan, contoh, atau dan seumpamanya, atau menjual barang kepunyaannya bagi mendapatkan hasil. Sedangkan tiada siapa yang akan melakukan kerja-kerja tersebut bagi pihaknya, ataupun dia pekerja dalam suatu pekerjaan yang tidak membenarkannya tinggal di rumah berterusan sepanjang tempoh iddah, atau isteri itu terpaksa menghilangkan kesunyiannya dengan berbual-bual bersama jirannya. Bukan membawang lah, takut buah sini duk buat bawah situ, duk koyak bawah situ, tak boleh. Setakat ialah kalau moga bini tak kerja ke, dok patut laki pula pisah, minta pisah. Jadi bini ni di rumah pagi petang siang malam, pagi petang siang malam, ai puas kat lah, pakai nak kecek dengan dinding, dok. Jadi boleh lah kalau dia nak pergi rumah sebelah dia, jiran dia, ataupun kalau dia ni kerja, dia kalau tak kerja maknanya orang akan pecah dia, contoh. Maka boleh untuk dia pergi kerja, tapi setakat kerja, selesai kerja kelik lah dah. Takut selepas kerja tadi duk pergi jalan kata, tak boleh lah. Baik, dalam keadaan ini isteri tidak haram meninggalkan rumahnya untuk tujuan tersebut. Maka tujuan-tujuan tadi boleh. Baik, larangan keluar daripada rumah tanpa sebarang keperluan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna, janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah-rumah kediamannya sehingga selesai iddahnya, dan janganlah pula dibenarkan mereka keluar daripada situ. Surah At-Talaq ayat yang pertama. Maknanya tok laki tak boleh ambak bini, dia juga bini tidak boleh keluar dengan saja-saja. Tu dia punya, kita kata sini apa yang hendak dinyatakan kepada ayat tersebut. Baik, sementara dalil harus keluar daripada rumah kerana keperluan, sekiranya ada keperluan, ialah hadis daripada Jabir radhiyallahu an, katanya, tulliqat khalati fa aradat an tajudda nakhlaha fazajaraha rajulun an takhruja فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. Katanya Jabir, tulliqat khalati, mak saudara aku telah pun diceraikan. Mak saudara alik mana ni hari Jumaat? Khalatun, bahasa Arab.
Ammun, ammatun. Ammatun, mak saudara alik, ayah. Khalatun, mak saudara alik, alik mak. Maknanya, mak saudara alik mak Jabir radhiyallahu an. Ada? Dia ni diceraikan oleh suaminya. Dan dia ingin memetik buah tamarnya. Maknanya dah ledah lah. Masih lagi dah ledah. Dia tu nak tubik untuk pergi petik buah tamar. Lalu dia pergi menemui Nabi SAW. Maaf. Tetapi seorang lelaki telah menegahnya keluar. Tiba-tiba ada seorang sahabat pergi, lari dia tubik. Ada tak boleh tubik, dah ledah. Akhirnya dia pergi bertemu dengan Nabi SAW. Siapa dia ni? Perempuan itu sendiri. Pergi bertemu dengan Nabi. Mak saudara Jabir. Lalu bila mana dia tanya, lalu baginda bersabda, ya, keluarlah dan petiklah buah tamar itu. Mudah-mudahan engkau akan bersedekah ataupun melaku kebaikan. Baik. Hadis ni adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maknanya, kalau berkeperluan, maka boleh ditubik. Maka boleh dia tubik. Begitu juga dengan isteri-isteri yang kematian suami. Dah? Kematian suami. Sekiranya mereka masih lagi dalam iddah, tapi mereka ni kerja. Dah? Moga tak lelaki meninggal dah. Jadi kalau tak kerja untuk sara anak dan sebagainya, mungkin dia kena pecat, mungkin dia tidak ada, kita kata sini, tidak ada pendapatan bulanan. Dia terpaksa kerja, dia terpaksa menego. Cuma ada syarat-syarat lain lah. Macam dia kena berkabung dan sebagainya. Nanti ke depan sikit lagi dia akan sebut dalam masalah iddah kerana kematian, insya-Allah. Baik. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga, sekiranya talak bain, namun dalam masa yang sama, talak bain ni maknanya talak tak boleh rujuk, tapi bini tak mengandung. Bini tak mengandung. Isteri tidak berhak untuk mendapat nafkah. Jelas ni, talak bain. Dah? Dia hanya wajib diberi tempat tinggal dan wajib mendiami rumah itu sehingga iddahnya selesai. Tapi tak boleh tubik dari situ dulu. Sehingga iddah dia selesai. Baik. Kemudian, hal ini berdasarkan hadis daripada kisah Fatimah binti Qais yang ketika dia diceraikan oleh suaminya dengan talak bain. Nabi SAW bersabda, la nafaqata laki illa an takuni hamilan. Nabi kata, kamu tidak mendapat nafkah melainkan jika kamu mengandung. Jelas. Kalau mengandung dapat apa? Dia menanggung anak dalam perut tak ada, anak yang dikandung tak ada. Kau tak lelaki hak tanggung. Bini hak mengandungnya. Jadi dia berhak untuk dapat. Hak tu beza. Talak bain maknanya cerah tak boleh rujuk ni. Beza di antara yang hamil dengan yang tidak hamil. Adapun yang hamil, dia berhak untuk mendapat nafkah sehingga anak itu dilahirkan. Kemudian anak itu berhak untuk dapat nafkah. Adapun yang tidak mengandung, masih lagi duduk di rumah tersebut sehingga habis iddah, kemudian dalam masa yang sama tidak wajib ke atasnya nafkah. Kalau tok lelaki tu nak bui, hak tu suku kira lah. Ada hak tu suku kira lah. Mudah-mudahan jadi ganjaran kebaikan untuk suami. Baik. Maknanya kalau perempuan tutup tadi sebenarnya memang tidak ada hak. Baik. Hadis ni adalah hadis sahih dan diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan lain-lain. Yang kedua, ahli Jumaah, selesai masalah iddah kerana talak, dah, kerana cerah. Sekarang ni kita masuk iddah disebabkan kematian pula. Perempuan yang beriddah kerana kematian suaminya, maka wajib ke atasnya melakukan perkara seperti mana yang berikut. Yang pertama, berkabung atas kematian suaminya. Apa maksud berkabung? Iaitu tidak boleh berhias dan tidak mengenakan bau-bauan. Itu maksud dia. Di antaranya, tak boleh berhias dan tak boleh pakai wangian. Oleh itu tidak boleh memakai pakaian yang berwarna terang, maknanya yang menarik perhatian orang. Liklak-liklak ni. Mana? Duduk jauh nampak kilauan emas. Tak boleh. Tak boleh.
ataupun berceluk, tak boleh juga, ataupun bersolek, atau memakai barang kemas. Ini maksud berkabung ni, tak pakai semua ni, sama ada emas, perak atau selainnya. Jika perempuan tersebut melakukan perbuatan demikian, maka hukumnya adalah berdosa. Maknanya haram lah. Kalau ditepuh juga, sekalipun dia nak kerja, boleh pergi kerja, tak make up, tak janguk, tak pakai pakaian hak terang, kerja tak apa. Baik, hal ini berdasarkan hadis daripada Ummu Habibah radhiyallahu anha, katanya, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tuhiddu ala mayyitin fawqa thalathin illa ala zawjin arba'ata ashhurin wa ashra. Tidak halal bagi perempuan yang beriman dengan Allah dan hari akhirat berkabung di atas kematian seseorang melebihi 3 hari. Asalnya tak boleh berkabung ke bapa orang tu mati, orang ni mati, melainkan untuk suami dia. Jelas di jemaah dah? Tak boleh selama mana? Untuk orang lain boleh 3 hari je, lebih pada tu tak boleh. Melainkan lebih pada 3 hari ni untuk siapa dia? Untuk tok laki dia, mula tok laki dia. Maka dia hendaklah berkabung selama 4 bulan dan juga 10 hari. Jumlah tu kena perhatian. Sebab muslimat ni 40 hari tu beres lah dia. Orang tanya siapa, dia kata 40 hari. Oh, bini dia ni boleh mula ni mati tak laki 40 hari, ya dia berkabung. Sudah beredah 40 hari. Lepas tu jangok, bercelok, gapo, dosa dah, hukumnya adalah dosa. Kena ingat jumlah tak ada 4 bulan 10 hari, bukannya 40 hari. 40 hari ni orang makan 40, cuma tak ada dalil lah orang makan 40 ni. Baik, cuma nak kita topok belaka 40 belaka, jadi tak kena, dia tak kena. Hak gib jalan pun ramah. Gua nak li Jumaat, rumah ada anak-anak dia, ada di rumah, tak ada 40 Pak Kuala Lumpur. Orang tanya gua mana? Kesik. Kesik tidak menghalalkan cara. Dah. Kenapa yang molek? Sebab ramah muslimat kau tepuh tajuk ni. Pas mungkin anak dia pun tak tahu. Pas Kuala Lumpur, pas tu pergi pusat perangin ni, nak menghibur ke hatimu. Jadi pentinglah berkenaan dengan bab mati tok laki ni, kena tahu hukum akal dia. Dah. Baik. Jadi kita hok ngaji ni kena ayat kau bining sebenarnya. Kita mati bining tak apa, tak ada ke dia? Tak ada edah ni. Rutin ni. Kalau kita mengaji pun kita tak berayak kau bining, punya tepuh belah tulak. Berayak masa supaya kita ngaji bak kubur gitulah. Bak jangan tinggi bina atas kubur, jangan bergotu, jangan bergoni. Dok, kita tak mesti kita mati dan meruak. Hak kita mengaji tak ada, muka kita tak sapa. Jadi belah tu juga hak ni kena berayak ke bini. Baik, kena mesti. Sebab kita pergi siapa dia nak pesan, anak-anak tak tahu hak mengajinya. Kita serumah ada ni, kau anak tak besar, kau bini tak besar, molek kita mati, kau nak besar kau dalam mimpi. Tak boleh. Tak. Baik. Kemudian hari Jumaat, apatah lagi tobek rumah, muka retin, orang lihat tobek rumah, perfume. Wangi-wangi. Kadang-kadang perfume dia tu tak imam nak mari masjid ni. Tak imam C70 lapu petok serba slow ya 20. Tak imam veteran, mana ada tak imam muda mau belas sepak kita. Hotel Napolitan, wow, sepotong tiap api tu bau lagi.
bang lagi juling tu imam nak molek rebel pakak serebel bak wangi ni masalah juga tak payah dengan molek boleh kalau nak pakai setakat untuk ilai bang tubuh tu je ambil lah sikit tak watiak kalau agak obat watiak kau contoh tak siwi bang tu je tapi learning kalau beli perfume tu sebab tadi tak pas boleh nak agak sekali tobek cemok mana pas tengah hari ni pula pas nak kelik ni pula seh pula dalam hembek tu pas kita tak lelaki hak tahu ni senyap di tak berayak pasal apa dia nak berayak bening nak mari masjid dah moga anak di rumah tu nak jaga semaya nak menanuk nak apa jadi sebenarnya ni tugas kita semua di Jumaat untuk royak kepada ahli keluarga masing-masing dah insya-Allah cuma adalah soalan ustaz obat gigi bang sedap juga pas mana dah ataupun sabun mandi dah apa dia sabun mandi hok ale botol hok cair tu shower wibui sedap sikit tak gonyo lagu mana boleh ke tak boleh tak ada masalah dah hok tu boleh takut ada orang tanya ustaz kalau minyak cakapok ke mana mana minyak cakapok tanya dia semula kata ada kau kita ubik hangpa nak pergi sembahyang Jumaat ni mana minyak cakapok nak comong sikit tak ada di pala je boleh tak ada masalah tu tak ada masalah baik kemudian jadi kita kena pakat sapa lah mudah-mudahan bini pun pakat sapa sama-sama dia lagu tu hal ini berdasarkan hadis daripada Ummu Habibah radhiyallahu anha katanya baca dah tak ada jemaah dah melainkan apabila kematian suaminya maka dia hendaklah berkabung selama 4 bulan 10 hari rawahul Bukhari dan juga Muslim. Hadis ini menunjukkan bahawa haram bagi seseorang perempuan berkabung di atas kematian bukan suaminya. Ada orang nanya baru ni bila mati satu-satu pembesar dalam negeri ni bagaimana dia semua para ilmuwan kena beroyaklah kepada pemerintah tu je cara dia nya maknanya orang hok pakat tinggi contoh siapa dia qadhi tok peti dan sebagainya ini tugas mereka ni untuk sampai cerita tajuk ni dalam masalah berkabung dah baik jelas dia semua dah tak perlu detail lah benda ni jadi kita pakat payah kemudian perempuan diwajibkan untuk berkabung di atas kematian suaminya selama 4 bulan 10 hari maknanya typo ni lah hak dia kena tak boleh make up gatu-gani dan sebagainya tadi Rasulullah SAW membenarkan perbuatan bagi menzahirkan kesedihan dan menyuruh orang ramai mengucapkan takziah dalam tempoh berapa hari? 3 ayam 3 hari boleh kita pergi jumpa tadi untuk ucap takziah kepada perempuan yang kematian suami tadi dalam tempoh 3 hari berapa dia masuk takziah ahli Jumaat boleh kaji ingat lagi ahli Jumaat berapa dia masuk takziah ni kalau kita contohlah orang ni mati tok lelaki kau ataupun dia mati bini kau kita pergi kita ayak bersabarlah mak berok lah pasal dia dah hak hidup ni mati belaka dah mudah-mudahan ada pahala lah untuk mak atas kematian bini tak apalah lepas ni cari lain pula segangin mana dah tu kalau tok lelaki kalau bini tak layak lagu tu dia ada tempoh dia tu tok lelaki lah maknanya kalau ahli Jumaat kata bersabar berok mengharapkan ganjaran daripada Allah takziah dah tu cuma orang kita golik kalau pergi hamba nak ucap takziah tuan rumah terima kasih tak tahu gapo tak tahu nak balas ke mana maknanya kalau ayat lagu tu insya-Allah lah kata hamba hamba sabar mudah-mudahan tu hawi pahala ke hamba dah baik jadi takziah ni kalau kita sebut dengan cara tadi sebenarnya dah tercapai dia punya maksud takziah tadi baik
Dia takziah ni hari Jumaat. Oh, keutamaan ini besar. Nampak je takziahnya. Hari kiamat sikit lagi, Allah Subhanahu wa taala akan pakai kepada mereka pakaian yang berwarna hijau. Bukan bak parti ni dah. Pakaian yang berwarna hijau. Sehingga katanya Nabi guna satu istilah, kita tak ingat. Istilah tu sahabat tanya balik, dia kata, ya Rasulullah, mengapa dia masuk kalimah ni? Nabi kata kalimah ni masuk dia ni, bila mana orang lain tengok mung pakai baju hijau tadi, orang lain pun rasa nak juga, nak retek. Ni di antara apa yang dikurniakan oleh Allah kepada orang yang mengucapkan takziah. Maknanya takziah ni bukan satu benda kecil, satu benda yang cukup besar dalam Islam. Satu ucapan yang mempunyai ganjaran pahala yang cukup besar. Ya tidak sepatutnya untuk kita lepas lagu tu. Rugilah. Dok ramai mana orang meninggal. Kita jumpa apa? Yalah nak wi bantuan 10-20 ya tak ada masalah, alhamdulillah lah. Maknanya merengekkan beban dia, mungkin hok meninggal tadi ketua keluarga dia hok ada cari rezeki selama kini. Cuma ucapan tak ada. Hok penting juga. Supaya amalan ni hidup di kalangan masyarakat kita. Dah? Insya-Allah. Baik. Sebab orang lain tak boleh ni, orang ucap takziah ya boleh keutamaan ini. Jadi kita ambil peluang lah. Dah. Minta dia sabar tak apa dah. Dah. Mengharapkan ganjaran daripada Allah, ataupun kalau dia nampak dia ni pelik ke. Meh mati bening tadi. Meh 50 dia punya pemikiran dia, kewarasan dia. Ya wak benda pelik-pelik. Ada berjari, ada kata lata. Bapa dia mogi dulu. Pasal okay, kita tengok saja. Kuat lagi mak tak kena lagu tu. Kena berayak lah. Jangan lagu tu mak. Kita manusia ni ada tekad belakang tu. Cuma bini demo pergi dulu. Bini demo boleh tekad dulu pada demo. Pergi situ belakang, tak pergi lain. Sebab tu dalam situasi tadi sebaiknya kalau ada orang hok jenis lagu ni hari Jumaat, jumpa ni, dia pergi jerit peluk pak kubur tu. Peluk kubur. Ni berlaku ni depan mata. Di kubur jerit. Yalah walaupun tidak ada larangan dalam masalah nitik air mata. Cuma hok duk hau jerit ni kena jaga. Dah, kena jaga. Menangis tak ada masalah. Itu adalah fitrah manusia. Kalau kita kena kaca ke, aduh dah kena pisah. Kau ada kena sedap tak ada. Golik dia lagu tu dah. Jadi bila pergi orang hak dia saya, nya sedih, golik lah. Jadi kita ni orang hak kena mujuk dia. Kita kena jadi orang hak gaya dia. Supaya takdir yang Allah tetap tadi, dia redha atas pembagian, dia sabar, dia berdoa, dia harap ganjaran daripada Allah. Sebab tidak ada kurniaan di antara hak besar melainkan kesabaran. Cukup besar dia punya keutamaan dia. Jadi kita ni kena jadi orang hak jepeda kepada mereka-mereka yang ditimpa oleh Allah dengan musibah. Cuma tak tahulah, takut ada bunyi katuk mati dah dia ni. Oh alhamdulillah. Takut bunyi lagu tu. Nyanyi. Ada benda tak kena tu. Ada. Oh lama tunggu dia ni. Kalau jahat benar tu suka kira pula lah. Dah. Ya dah tu. Gana? Kalau dalam kitab Salatul Mu'min dia kata kalau sebut innalillah kepada keluarga si mati itu termasuk, itu di antara termasuk. Tapi kalau kita tengok dalam hadis Nabi, kebanyakan takziah Nabi ucap ni dengan ganjaran pahala lah, sabar dan juga ganjaran pahala hak sebut kepada keluarga si mati tadi. Jadi kalau kita boleh buat lagu tu, itu lebih
itu lebih utama lah. Itu lebih utama. Walaupun ada sebahagian dikata kalau kita pergi temu si mati, kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah. Sebahagian sebut atau pada dah. Sebab menyedarkan kepada dia akan setiap bahawa kita ni milik Tuhan belaka. Dah. Kita ni milik Tuhan. Dan kita akan klik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Penyedaran. Sebab kadang-kadang bila kita sebut lagu tu, dia kadang-kadang dia tahu hari Jumaat. Kita semua tahu, maknanya kita ni akan mati belaka. Cuma bila mari ujian, kadang-kadang tak terdetik benda tu. Kadang-kadang bila ada orang sebut depan kita kalimah takdir, kita baru dak yang mari. Oh, betul milik Tuhan. Dia akui lah. Sebelum ni ya aku juga. Cuma ya tak mari dak masa tu. Maknanya telah pun memberi kesedaran kepada orang takdir. Cuma yang terbaik seperti mana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ada doa lain lagi lah. Di antaranya Allahumma ajur. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan min. Cuma kena tukar domain lah bila kita baca untuk orang lain. Ataupun a'zamallahu ajrak, di antaranya semoga Allah kurniakan kepadamu ganjaran yang besar. Itu di antara dah. Ataupun inna lillahi ma akhadha wa a'ta. Sesungguhnya milik Allah gapo dia hak Allah bagi kita. Hak Allah ni hak kita ada ni, gapo dia kita ada? Ada rumah, ada kereta, ada basikal, ada bini. Semuanya milik Tuhan. Hak Allah kurnia pada kita manusia. Walillahi inna lillahi ma akhadha. Sesungguhnya milik Allah apa yang telah diambil. Dan milik Allah ma'atab gap hak kurnia tadi semua milik Allah juga. Sebenarnya kalimah ni hari Jumaat, kalau kita baca ke Arab takut tuai rumah tu mengangur. Demo nak ayat gapo sebenarnya kawan nyanyi. Kawan tunggu yang mari dulu lagi. Gi jumpa ustaz siapa cari gapo dia maksud ni. Kawan tak faham demo ayat. Jadi hari Jumaat apa ayat? Sebenarnya mak kita ni milik Tuhan belaka. Hak Tuhan milik Tuhan, hak Tuhan ambil milik Tuhan. Dan mak setiap hak penyawa ni mati belaka. Kalau sebut gitu selesai dah tu, takziah dah tu. Hak hidup ni semua akan mati. Tak ada sahabat kekal melainkan Allah. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Maknanya setiap makhluk Allah ni ada ketetapan dia ada. Ada ajal dia. Apa kita boleh beragak? Sebab lo ni tiga tak ada milik Tuhan belaka. Dia Tuhan belaka. Tuhan ambil ajal manusia. Ada dia kita dengar dua. Fal tasbir wal tahtasib. Sabar serta mengharapkan daripada Allah, ganjaran daripada Allah. Selesai adalah. Kalau kita tak ayat mak hamba nak ucap takziah, tak apa, pada engkau tadi. Pas dia apa faham molek berapa takziah. Daripada kita duk baca gergung-gergang mak hamba nak ucap takziah. Contoh dalam surat khabar ke, kemangkatan raja dia tulis takziah. Di atas kemangkatan. Gapo dia takziah ni? Jadi faham takziah hak mudah tadi hak tadi. Lagi mudah. Maknanya kalau kita sebut lagu tu, maka telah dikira kita bertakziah kepada tuan rumah tadi. Cuma takziah ni hari Jumaat tak boleh lebih pada 3 hari. Tempoh dia gini. Kalau kita contohlah orang mati ni dekat-dekat dengan kita, 3 hari tempoh kita tak ucap takziah. Kalau lepas pada 3 hari, tidak sunnah kita nak ucap. Jelas hari Jumaat. Melain kita ni hak duduk jauh. Duduk mana? Ustaz nu, duduk tengah laut nu. Tapi lo ni WhatsApp ke ada? Dok. Wifi hot laut gagah daripada sini. Mana? Baik. Hot tahunya sebab ada saing dekat sana. Kata dia mau guna lain ke dia orang tadi pun? Wah, dia guna lain ni lah dia kata. Ada. Maknanya kita WhatsApp ataupun ginilah. Kalau kata betul okey, tak ada lain. Lama dah kita duduk sana dia 2 minggu ke? Sistem lo ni 3. 2 ataupun 3 darat, 3 laut. Maknanya kita kalau lewat kita klik, kita pergilah orang Kelantan guna istilah nawak. Nak ucap takziah masa tu maka boleh. Disebabkan kita ada halangan tadi. Tak boleh nak berhubung dengan keluarga si mati dan sebagainya. Maka boleh. Tapi kalau kita ni orang hak duduk di rumah,
tak gimana, tahu dah kahwin tu mati, kita pergi dah rumah dia, lebih dari 3 hari tak ucap takziah, 3 hari tak ucap, lebih pada tu, maka tidak sunnah. Baik, hadis Jumaat, hadis ni panjang hadis Jumaat, jadi kita hak ni kita sambung minggu depan insya-Allah dah. Kita boleh balik semula atas ni, lepas tu kita sambung minggu depan lah insya-Allah. Agak-agak dah habis lah dia punya tajuk kita ni, cuma nota kaki banyak minggu depan, nota kaki dekat 2 lah dah, agak-agak dah lah. Untuk kita masuk pula lepas pada tu tajuk baru, nafkah pula. Dalam lesar ada masalah bercerai tadi, dalam masalah berkabung, ni dalam masalah nafkah pula lagu mana. Dah ni insya-Allah hari Jumaat kita akan sambung pada minggu hadapan dah insya-Allah. Insya-Allah mudah-mudahan hari Jumaat sedikit sebanyak berkenaan dengan kitabun nikah. Dah bab nikah dah kita dah sampai dalam faedah. Sedikit sebanyak mudah-mudahan Allah beri kefahaman kepada kita supaya dalam melayari kehidupan harian kita ni, kita tahu apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hari Jumaat ada hak silap alik kita, mungkin kita tak tahu. Duk ingat mati tok laki 40 hari je, baru tahu 4 bulan 10 hari. Mudah-mudahan Allah tak ambil kira dengan apa hak kita salah, hak kita tak tahu dan sebagainya. Wallahu a'lam. Untuk akhirnya aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka